Bab ke-37 soalan Jibril kepada Nabi SAW tentang iman, Islam, ihsan dan pengetahuan tentang kiamat, dan penjelasan Nabi SAW kepadanya. Kemudian baginda SAW bersabda, Jibril datang untuk mengajarkan kepadamu agamamu. Baginda SAW menyebutkan semua itu sebagai agama. Dan keterangan, yakni bab keterangan Nabi SAW kepada rombongan Abdul Qais tentang iman, dan bab firman Allah, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Sesiapa yang mencari selain Islam, yang mengambil selain Islam sebagai agama, maka tidaklah sekali-kali akan diterima daripadanya. Dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya, pernah pada suatu hari Nabi SAW muncul di hadapan orang ramai. Tiba-tiba datang seorang lelaki kepada baginda, lantas dia bertanya, apa itu iman? Nabi SAW menjawab bahawa kamu mempercayai Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya. Di samping kamu mempercayai rasul-rasulnya dan hari kebangkitan. Lelaki itu berkata lagi, apa itu Islam? Nabi SAW menjawab, Islam itu kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya, mendirikan sembahyang, memberi zakat yang diwajibkan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Lelaki itu bertanya pula, apa itu ihsan? Nabi SAW menjawab bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, ketahuilah bahawa dia melihat kamu. Ataupun maka sesungguhnya dia melihat kamu. Lelaki itu bertanya seterusnya, bila akan berlaku kiamat? Nabi SAW bersabda, orang yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada yang bertanya. Bagaimanapun aku akan memberitahu kamu tentang alamat-alamatnya, yaitu apabila hamba, yang ini hamba perempuan, melahirkan tuannya, apabila penggembala-penggembala unta yang hitam itu berlumba-lumba meninggikan bangunan. Pengetahuan tentang kiamat itu termasuk dalam 5 perkara yang hanya diketahui Allah. Kemudian Nabi SAW membaca ayat yang bermaksud, sesungguhnya pada Allah jua pengetahuan tentang kiamat. Kemudian lelaki itu pun pergi. Sejurus kemudian Nabi SAW berkata, panggil kembali orang itu. Namun mereka tidak dapat mengesannya sama sekali. Maka Nabi SAW bersabda, itulah Jibril. Dia datang untuk mengajar manusia agama mereka. Abu Abdullah berkata, Nabi SAW menganggap semua yang tersebut tadi sebagai sebahagian daripada agama. Itu terjemahannya asal Bukhari itu. Kemudian kita nak tengok huraian dia pula. Nak tengok huraian dia pula. Tak apalah, kita tidak nak nak bincang dari segi bahasa sangat. Cuma nak tengok dari segi isi dia lah. Setengah-setengah tu boleh, tapi kebanyakannya tak perlu dibahas dari segi bahasa tu. Cuma kepada mengaji kitab lah,
kepada mengaji kitab, sikit sebanyak rasanya perlu juga diceritakan berkenaan dengan dhamir itu, tempat kembali dhamir itu sikit sebanyak lah, iaitu wa bayanin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu dan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentangnya tu. Keterangan Nabi, penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita terjemah tadi, penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, yakni kepada Jibril yang bertanya itulah yang jelasnya. Jadi kepadanya tu mana kepada Jibril. Tetapi ada juga yang kalau mengikut huraian mereka tu jadi terjemahan dia tidak gitu. Dan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentangnya, tentangnya. Jadi tentang apa yang ditanya tu. Jadi dhamir itu tidak kembali kepada Jibril, tetapi kembali kepada majmu'. Orang panggil majmu', iman, Islam, ihsan dan ilmi sa'ah. Balik situ. Itu ada dua pendapat lah. Tetapi hak moleknya hak seperti yang kita terjemah tu. Mana Nabi SAW menjelaskan kepada Jibril. Hak ni kalau Kirmani dalam syarah dia, Kirmani ni salah seorang pensyarah kepada Bukhari ni, dia kata lahu tu balik kepada 2-3 perkara yang ditanya tadi. Hafiz Ibn Hajar pun dalam Fathul Bari gitu juga, cenderung ke situ juga. Tetapi Badruddin Aini, ini juga pensyarah Bukhari belaka ni. Ni syarah Bukhari ni banyak, sampai beratus-ratus syarah Bukhari ni, beratus-ratus syarah dia tu, huraian kitab Bukhari ni banyak, sebab tafsir Quran lah banyak. Tapi di antara yang masyhurnya ni Badruddin Aini, dia kata hasbah kita terjemah ni, yang ni penjelasan Nabi kepadanya, nya tu maksudnya Jibril. Hak tu lebih jelas, lebih terang, tak perlu musim-musim. Kalau tidak, kalau kita nak bahas tu dia jadi musim lah. Kalau kita nak kata hu tu balik kepada 3-4 perkara yang ditanya tu, dia akan jadi apa ni, ada takallufat dia panggil, susah sikit. Tak payahlah tu. Dalam bab sebelum ni yang kita baca sebelum ni, iaitu orang mukmin takut akan terhapus amalannya. Sebab bila kita bincang tentang tajuk yang dibuat oleh Imam Bukhari, dia mesti ada kesesuaiannya dengan hak sebelum tu, dengan hak selepas tu. Dia mesti ada kesesuaian dia. Imam Bukhari tidak buat saja gitu. Apa Imam Bukhari buat bab ni, hak ni hadis ni, ni bab ni, soalan Jibril tentang iman, Islam, ihsan, gapo ni, apa selepas daripada bab tu. Kalau nak kira je hadis ni patut letak dulu lagi lah. Tapi Imam Bukhari dia ada cara dia sendiri. Ada cara dia sendiri. Dia tidak letak hadis ni di mula-mula kitab dia. Sedangkan ada ulama yang letak, kalau dalam kitab hadis dia, hadis ni mula-mula sekali. Sebab apa? Hak ni penting. Hak ni penting. Tapi Imam Bukhari tidak lagu tu. Masing-masing cara lah. Sebab tu kita tengok dalam kitab hadis ni tidak serupa. Dalam kitab ni sepatutnya kita kata dalam bab ni tidak duduk situ, duduk lain. Sepatutnya kita kata dalam kitab ni duduk mula-mula hadis ni. Hak ni tidak mula-mula, duduk tengah. Ada kalanya duduk akhir. Jadi tidak serupa tu. Jadi tidak serupa saat ni, dia ada perkiraan masing-masing. Perkiraan masing-masing. Jadi bab dulu orang mukmin bimbang, amalan dia tu akan terhapus, akan sia-sia. Mukmin tu sendiri tu gapo dia? Orang mukmin tu nak boleh beriman tu lagu mana? Dan orang mukmin tu takut. Orang yang beriman tu dia percaya kepada gapo? Apa ciri-ciri dia? Apa pegangan dia yang menjadikan dia tu beriman? Mengikut syariatnya dipandang dia tu sebagai seorang mukmin. Dia kena ada gapo? Dari segitu kesesuaiannya. Sebab tu penting tu, maknanya ada kesesuaian dari segitu. Lepas tu maksud tajuk Imam Bukhari buat ni, seperti yang sudah banyak kali kita sudah jumpa sebelum pada ni, iaitu
nak menyatakan bahawa amalan itu sebahagian daripada iman. Dan iman, Islam, din, lain-lain lagi, istilah tu dia serupa aja mengikut Imam Bukhari. Boleh digunakan di tempat masing-masing tu. Di tempat iman boleh guna istilah Islam, di tempat Islam boleh guna istilah iman, dan lain-lain lagi. Seperti yang kita sudah buat daripada awal lagi lagu tu, Imam Bukhari ni buat. Tetapi Imam Bukhari menimbulkan satu tanda tanya kepada kita. Jadi tujuan dia buat bab ni banyak kali dia nak royak gitu semacam. Dan bukan orang kata tu dalam hadis Jibril tu tanya iman, Nabi royak gini-gini. Islam royak gini. Suku tu nampak tu beza tu, lain-lain tu. Bukan hak tulah. Bukan nisbahnya, perhubungan di antara iman dengan Islam itu orang panggil nisbah taraduf ataupun nisbah ittihad. Sama, serupa, hak tulah. Tak. Tapi nisbah tu orang panggil nisbah tarayur. Benda lain suku sakap, beza. Jadi kita tengok ni dalam hadis ni, lain tu nampak. Lagu mana? Dia timbulkan kemuskilan. Kalau orang nak bahas dia, kata dia kata dulu tu tak betul. Mana boleh sama, tengok Jibril tanya dia sendiri, Nabi sendiri jawab lain-lain. Kalau iman tu hak tulah, pada jawab lah Islam tu. Tak payahlah tiga suku-suku tu. Pada jawab lah kalau hak tulah. Apa yang jawab lain-lain? Ni menunjukkan suku. Pada lagu mana demo kata hak tulah. Dia cara Imam Bukhari gitu. Dia sengaja timbulkan soalan. Takut-takut orang kata ke dia. Jadi apa jawapan dia? Adakah dia tidak ada jawapan? Tidak ada alasan dia? Dia nak ayat lah ni cara dia. Jadi dulu Imam Bukhari buat hubbur rasul minal iman, cintakan Rasul itu sebahagian daripada iman. Minad din al-firar minal fitan, termasuk sebahagian daripada agama, iaitu lari daripada fitnah. Ada ifsya'us salam minal Islam. Semuanya itu menunjukkan serupa tu boleh diguna. Iman untuk Islam, Islam untuk iman, din untuk Islam, din untuk dengan makna iman, boleh berlaku tu. Adapun sini tak, nampak lain. Lagu mana Imam Bukhari nak jawab? Jadi dalam jawapan dianya, dia sebenarnya sudah isyarat dah dalam tajuk ni sendiri. Cuba kita perhati dalam tajuk dia ni. Selepas pada Jibril mari tanya, dia jawab semua tu, akhir sekali dia kata, Jibril datang kepada kamu untuk mengajar agama kepada kamu, untuk mengajar agama kamu kepada kamu. Ja'a Jibril alaihi salam yu'allimukum dinakum. Itu dalam tajuk tu kalau kita perhati. Lepas tu Imam Bukhari buat kesimpulan, Nabi SAW menganggap semua itu, semua yang ditanya oleh Jibril tadi, yakni iman, Islam, ihsan dan pengetahuan tentang kiamat itu din semuanya. Din semuanya. Sebab apa? Dia kata dia datang untuk mengajar kepada kamu din kamu. Jadi termasuk dalam din itu iman, Islam. Kalau kata din, maknanya masuk tu dah lah tu. Masuk iman, masuk Islam. Gitu. Jadi gitu dia kata, mana Nabi SAW sendiri menganggap semua itu sebagai din. Jadi din dengan Islam sama. Gitu. Dan din dengan iman yang dimaksudkan dalam Islam ni, yang dikehendaki oleh Nabi SAW sama. Iaitu kena ada, belaka tu kena ada. Tidak kata sementara kau kata iman, kan iman saja ada. Apa yang dimaksudkan dalam Islam tu tidak ada. Apa yang dimaksudkan dalam ihsan tu tidak ada. Bukan gitu. Dia kata Nabi SAW menganggap semua itu din. Jadi istilah din ini boleh digunakan di tempat iman, Islam, ihsan dan lain-lain lagi berkenaan dengan agama tu. Lepas pada tu dia kata dalam tajuk dia, kalau kita perhati, wa ma bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liwafdi Abdul Qais min al-iman. Dan iman yang Nabi terangkan, Nabi SAW terangkan kepada rombongan Abdul Qais.
Kalau kita tengok iman di situ, dalam hadis tu serupa dengan Islam hak Nabi sallallahu alaihi wasallam royak dalam hadis ni. Ini menunjukkan bahawa iman dengan Islam ni boleh ditukar ganti istilah tu. Boleh hak tukar hak ni ambil hak ni boleh. Hak tolak je. Mana hadis wafdi Abdul Qais itu hak Imam Bukhari isyarat. Kalau kita tengok dalam terjemahan ni pada muka surat 48. Cuba tengok muka surat 48. Itu di bawah tajuk Babu Ada'il Khumus Minal Iman. Menunaikan khumus adalah sebahagian daripada iman. Apa ni kita tengok, bukan nak tengok semua tu. Jadi dalam tu inilah orang panggil hadis Wafdi Abdul Qais, rombongan Abdul Qais, hadis ni. Jadi kalau kita tengok dalam kandungan dia tu kalau hadis tu matan dia tu 4 baris daripada bawah hadis. Cuba tengok. Nabi SAW suruh mereka 4 perkara dan melarang mereka wanahahum an arba'in, 4 perkara. Amarahum bil imani billahi wahdah. Nabi SAW menyuruh mereka beriman dengan Allah sahaja. Qala, dia pun tanya, atadrun mal imanu billahi wahdah? Kamu tahukah apa artinya beriman kepada Allah sahaja itu? Mereka jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Nabi SAW pun kata, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa siyamu ramadan. Jadi hak dia sebut ni kan, hak dia sebut ni iman tu ke dia? Iman ni gini ni. Hak dia sebut ni kalau kita perhati dalam hadis yang kita duduk baca ni, hak tu masuk dalam Islam tu, hak tu. Sini dia kata iman, tengok. Hak tu lah Imam Bukhari kata iman dengan Islam ni hak tu lah. Boleh tukar-tukar. Nabi sendiri guna kadang-kadang iman itu dengan makna hak Islam yang dia sebut dalam hadis lain. Kadang-kadang dia guna Islam tu dengan makna iman hak dia sebut dalam hadis lain. Itu cara Imam Bukhari. Jadi walaupun zahirnya nampak tidak serupa, nampak lain-lain, tapi pada hakikatnya sama juga. Cuma di sini ni dia ada latar belakang dia apa yang Nabi royak. 5 ni banyak lagi hak iman ni, kena iman 5 perkara ni ke? 5 perkara ni ke? Kau ada lagi hak lain? Jawabnya ada lagi. Jadi itu Imam Bukhari jawab. Yang ketiga, jawapan dia dalam tajuk dia tu juga, iaitu wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Sesiapa yang mencari ataupun mengambil selain Islam sebagai agama. Jadi hak dia ambil sebagai agama tu selain Islam. Kalau hak dalam Islam tu kau dia agama sebagai agama, adalah iman, Islam, ihsan, apa ada belaka lah. Dia sebut din dan dia sebut Islam. Islam yang dimaksudkan itu bukan Islam maknanya yang terbatas seperti yang tersebut dalam hadis ni. Mana tak termasuk iman tu, tak termasuk ihsan tu. Bukan gitu Islam yang dimaksudkan ni. Islam yang dimaksudkan ini yang merangkumi semua sekali, menunjukkan hak tu lah. Itu cara dia. Jadi 3 perkara ni Imam Bukhari telah jawab. Hak dia maksud dulu memang ada di dalam hadis-hadis ni, kalau kita perhati tak lari. Jadi dalam istilah Imam Bukhari dia nak bawa kepada kita istilah salaf. Di kalangan salaf dia boleh tukar-tukar hak ni iman yang ni berdasarkan Quran dan hadis, hak sahabat faham, hak ulama salaf faham, iaitu iman kadang-kadang dipakai dengan makna Islam, Islam kadang-kadang dipakai dengan makna iman, din pun lagu tu juga. Imam Bukhari nak ayat hak ni hak pegangan salaf dulu. Itu tujuan Imam Bukhari. Adapun hak kemudian ni hak dia bagi iman tu suku, iman ni makna gini, tak campur suku, Islam ni makna gini. Hak ni suku-suku ni, hak ni istilah kemudian. Kalau kita perhati kepada penggunaan Quran, hadis, kita dapati mana istilah ni boleh ditukar-tukar, boleh ditukar-tukar. Tu Imam Bukhari naknya. Jadi kita janganlah keliru apabila kita dapati dalam istilah ni dengan makna gini,
Kita pun kata jadi hak dulu tak kena. Tak. Bahkan kita kena anggap hak dulu tu hak lebih asal, hak awal. Supalah kita kata kalau dalam istilah fiqh istilah fiqh dengan mutaakhirin ini dengan ulama dulu beza. Kalau istilah fiqh kemudian ni sunnah. Sunnah. Gaudi yang sunnah. Sunnah ni maknanya kalau kita buat boleh pahala. Kalau kita buat tak dosa. Tu istilah mutaakhirin. Ulama dulu tak ada buat takrif lagu tu. Sunnah ni dalam istilah dia hak Nabi, sunnah. Dengan makna lagu sani ni kemudian. Tapi salah kau kemudian? Tidak salah. Apabila jadi ilmu dia kena suku-suku. Dia kena bahas suku-suku. Tapi asalnya tidak gitu. Apabila kata sunnah ni boleh jadi hak sunnah tu wajib. Boleh jadi hak sunnah tu makna menunjukkan haram, makna tak boleh buat benda tu. Sunnah juga. Bukan makna sunnah dengan makna tadi. Gitu. Jadi ini perbezaan istilah selalu mana kita dapati dalam kitab-kitab ni kadang-kadang dia gitulah. Macam dalam kitab hadis ni, kalau dia kata makruh. Makruh tu dengan makna dilarang, boleh jadi haram. Dalam istilah mutaqaddimin. Bahkan lebih banyaknya dengan makna haram ataupun sekurang-kurangnya makruh tahrimi. Dalam istilah kemudian. Tapi kalau istilah kemudian makruh tu makna lagu lain. Ini masalah istilah. Jadi Imam Bukhari nak mengembalikan kita kepada hak asal tu. Hak asalnya memang boleh tukar-tukar. Jadi hak bagi kemudian ni ini masalah ilmu. Dari segi perbahasan ilmu. Yang khusus. Perbahasan ilmu yang khusus. Kemudian yang iman terpecah dia banyak pula lah. Sehingga jadi bab akidah pula. Hak Islam tu syariat lah luas seluas-luasnya. Begitu. Jadi boleh kalau Ustaz kata kita akhir ni, dunia akhir ni, iman ni kita kata benda yang berkaitan dengan akidah, dan Islam itu benda yang berkaitan dengan syariat. Boleh, tidak salah. Boleh. Tapi kesemuanya mesti ada. Tak boleh tak ada. Kesemuanya mesti ada. Kalau ada sakara, tak ada lain, tak ada makna. Tidak dikehendaki gitu. Jadi Imam Bukhari nak cerita di sini hak dengan makna gini-gini, mana dengan makna ni, dengan hak ni dengan makna ni, istilah kemudian. Hak tu berdasarkan takrif yang mana sudah terpengaruh dengan takrif ilmu mantik gapo tu. Sebab ilmu mantik dia nak tahu hakikat dia tu. Hakikat dia ni beza ke tidak? Hak tu lah ke hak lain. Jadi kalau hakikat mesti kena tepat. Mesti kena tepat. Tetapi kalau mengikut salaf tidak gitu. Gitulah. Tetapi pada hakikatnya kalau kita nak tengok satu-satu, mana dalam istilah kemudian, maka dia sesuatu yang berbeza lah, suku-suku lah, hakikat yang berlainan. Tetapi hakikat yang berlainan ni kesimpulannya dikehendaki ada pada seseorang itu baru jadi. Tidak kata iman percaya saja, buat dak. Mana Islam suruh tu, hak kita panggil termasuk dalam syariat ataupun Islam tu, ataupun buat saja tapi iman tak ada, tak silap tu. Ataupun buat saja, buat dan percaya tapi dari segi ihsan itu tidak ada. Tak silap tu. Nak ada belaka. Gitu maksudnya. Tak apalah, kita tengok hadis ni. Hadis ni ada beberapa orang perawi dia. Sebahagian daripadanya kita sudah bincang dah, dan banyak daripadanya kita tinggalkan gitu. Sebab apa? Sebab perawi-perawi itu memang tak ada masalah, adalah kira-kira aja. Kita ambil di sini beberapa orang perawi saja. Musaddad dulu sudah sebut dah. Perawi yang pertama untuk guru kepada Imam Bukhari. Perawi yang kedua Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim namanya itu nama dia, Ismail bin Ibrahim bin Miqsam. Dia biasanya disebut Ibnu Ulayyah. Ibnu Ulayyah tu dialah maksudnya. Dulu dalam bab Hubbir Rasul minal iman sudah ada dah dia ni. Sudah jumpa dah nama dia. Apabila di sana
Imam Bukhari sebut dengan Ibnu Ulayyah, haddatsana Ibnu Ulayyah. Di sini dia sebut Ismail bin Ibrahim, padahal orang itulah. Jadi Kirmani syarih, pensyarah kepada Bukhari, dia kata ini menunjukkan betapa Imam Bukhari ni cermat dalam meriwayatkan hadis. Cermat lagu mana? Kalau tok guru dia guna lafaz itu, dia guna tu. Macam di sana dia guna Ibnu Ulayyah. Tok guru dia tu sebut nama Ibnu Ulayyah, dia akan guna Ibnu Ulayyah. Di sini tok guru dia kata Ismail bin Ibrahim, dia akan guna lagu tu. Itu cara Imam Bukhari. Cara Imam Bukhari gitu dalam kitab dia. Sini kan dia ambil daripada Musaddad, Musaddad kata Ismail bin Ibrahim, Musaddad tidak kata Ibnu Ulayyah. Sini dulu tok guru dia kata Ibnu Ulayyah, dia riwayat lagu tu. Dia jaga tu bukan jaga matan hadis tu saja, tetapi dia jaga sanad dia juga. Ini cara Bukhari, amanah dia. Bukan orang lain ni. Tapi kalau dalam Bukhari agak payah sikit. Kalau dalam Tirmizi dia royak Ismail bin Ibrahim ni ialah Ibnu Ulayyah. Dia royak. Lagi mudahlah pada kita. Dia ni Ibnu Ulayyah. Ataupun kalau tukar Ibnu Ulayyah tu dia kata dia ni Ismail bin Ibrahim. Senang kita. Kalau dalam Bukhari tidak, dia ada maksud dia sendirilah. Lepas tu Abu Hayyan At-Taimi, maknanya seorang yang memang diakui lah. Jadi kita tidak nak pergi banyak kepada sanad itu. Terus kita pergi kepada isi hadis lah. Hadis ini sebenarnya terkenal dengan nama hadis Jibril. Jadi hadis-hadis ni dia ada nama sebuah ayat Quran juga. Ayat Quran pun dia ada, bukan semua, setengah-setengah lah. Setengah-setengah. Misalnya ayat tu ada ayat tahaddi. Ayat tahaddi. Ayat tahaddi ni lagu mana? Ayat-ayat yang menyatakan cabaran kepada manusia, cabaran. Mana Tuhan cabar manusia. Kalau dia tidak percaya, cuba begini. Kalau dia tidak percaya misalnya Quran ini betul-betul daripada Allah, cuba buat. Itu ayat tahaddi orang panggil. Lepas tu banyak lagi lah ayat yang lain. Hadis pun lagu tu juga, dia ada nama. Macam ni hadis Jibril. Macam tadi kita sebut hadis Wafd Abdul Qais, hadis rombongan Abdul Qais, dan macam-macam lagi lah. Jadi hadis ini sangat penting sebenarnya. Bukan saja dalam hadis ni, tapi dalam Islam tu. Dalam Islam tu semua sekali. Hadis ini sangat penting dan ia merupakan asas, kaedah umbi ataupun pati daripada keseluruhan ajaran Islam. Duduk sini. Duduk sini. Sebab itu Imam Qurtubi mengatakan hadis ini layak dipanggil Ummus Sunnah, ibu sunnah. Sebab tu, sebab hadis ini penting. Sebab apa? Sebab dia mengandungi segala ilmu sunnah secara ijmal, secara kasar ataupun secara borong. Tibi mengatakan oleh kerana hadis ini dia mengandungi semua ajaran Islam dan maksud Islam itu, sebab itulah Muhyus Sunnah, iaitu Imam Baghawi, di dalam dua kitab dia, iaitu Syarhus Sunnah dan kitab Masabih, yang kemudiannya disusun kembali jadi Mishkat, kitab Mishkatul Masabih. Jadi Masabih ni asas dia lah. Jadi dalam kitab tu Muhyus Sunnah, Imam Baghawi, dia letak hadis ni mula-mula sekali dalam kitab. Itu yang kita kata tadi. Dia letak hadis ni mula-mula buka kitab tu, ni dulu, hadis Jibrilnya dulu. Sebab apa? Sebab hak ni pati. Sebab dia nak ikut sebab Quran. Kan dalam Quran mula-mula start tu Fatihah. Fatihah tu pati kepada Quran semua sekali. Terkandung dalam tu. Ajaran Quran semua sekali sebenarnya sudah terkandung dalam Fatihah tu. Sebab itulah Fatihah tu dia lebih daripada hak lain. Jadi begitu juga sepatutnya hadis ni, oleh kerana hadis Jibril ni adalah pati dan kesimpulan daripada semua sunnah,
semoleknya, sepatutnya dia letak mula-mula sekali. Sebab itulah Baghawi dalam kitab dia letak ni, hadis ni dulu. Lebih dulu daripada hak lain. Qadhi Iyad pun kata lagu tu juga. Lepas tu kita pergi hadis. Nabi SAW pada suatu hari muncul di hadapan orang ramai. Muncul di hadapan orang ramai. Itu pernah pada suatu hari Nabi SAW muncul di hadapan orang ramai. Gitu. Mula-mula Nabi SAW ni sekian lama, dia ni duduk dengan sahabat dia macam dia sekali. Tak ada tempat yang tertonjol dia tu nampak nyata ataupun lebih tinggi daripada orang lain. Tidak. Sekian lama dia duduk sekali dengan sahabat dia, sehingga orang-orang yang mari jumpa dengan dia, dia tak tahu hak mana Nabi. Sebab apa? Dia mesra sangat dengan sahabat dia dan dia merendah diri. Maka dia tidak menonjolkan diri dia, duduk sekali dengan sahabat-sahabat, sama tinggi sama rendah. Jadi sehingga kalau orang mari, orang tak boleh nak tahu hak mana Nabi. Dengan sebab itu sahabat-sahabat cadangkan, tidak kau molek kalau kita buat untuk Nabi, untuk kau sahabat kata satu tempat yang mana lebih tinggi daripada hak lain. Mudah kalau orang mari, orang boleh tahu ni Nabinya. Dan banyak lagi faedah-faedah yang lain. Apabila duduk di tempat yang tinggi, nampaklah. Kalau nak mengajar apa pun, nampak lebih senang. Duduk depan tumpuan tu boleh diberikan kepada dia. Kalau tidak, boleh jadi lindung oleh orang lain kau apa. Jadi sahabat-sahabat kata gitu. Nabi SAW kata tak apa, boleh. Maka sahabat pun buatlah. Jadi hak ni tersebut di dalam Sunan Abi Dawud. Cerita tu sini tak ada lah. Jadi kata Nabi SAW pernah muncul tu mana di tempat tu lah yang terasing daripada sahabat-sahabat, terpisah, nampak menonjol lah daripada kalau dia duduk sekali dengan sahabat-sahabat dia seperti dulu. Jadi hal ni ada dalam Abu Daud, iaitu kan Rasulullah SAW yajlisu baina zahrai ashabihi fayaji'ul gharib fala yadri ayyuhum huwa hatta yas'al فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه قال فبنينا له دكانا من طين فجلس عليه وكنا نجلس بجنبتيه. Itu hadisnya. Begitu juga dalam Nasai, Sunan Nasai ada juga hadis ini. Maknanya Rasulullah SAW selalu duduk di kalangan sahabat-sahabat dia dulu, sehingga orang-orang asing mari dia tidak boleh tahu hak mana Nabi. Dia kena tanya hak mana yang dimaksudkan Nabi tu Muhammad. Maka kami pun minta dengan Rasulullah nak buat tempat biar tinggi sikit, biar apabila dia duduk situ orang tahu ni ketua dia ni. Lepas tu kami pun buatlah bonggol ataupun tempat tinggi macam tempat gitu, macam apa kita kata katil ke ataupun tempat lah daripada tanah je, bukan semi ataupun kerusi ke apa tak, daripada tanah dia buat tinggi, tempat duduk gitu ya. Nabi duduk situlah dan kami duduk di sekeliling tu, di sekitar dia tu, di sekeliling dia tu kami duduk. Jadi kalau orang luar apa mari dia boleh tahu ini Nabi SAW. Gitu ceritanya. Daripada sini ulama-ulama membuat kesimpulan bahawa jika perlu seseorang itu boleh duduk lebih menonjol daripada orang lain, lebih tinggi daripada orang lain, dan terasing, terpisah, macam khususlah satu tempat khusus boleh. Tak kira sama ada dalam bab ilmu, misalnya nak mengajar pun boleh, ataupun tidak mengajar, pemimpin ke, nak wayak apa-apa, itu pun boleh. Jadi tidak jadi masalah
Tidak kata salah dan itu menunjukkan kesombongan, besar diri ke apa. Tidak. Sebab Nabi SAW sendiri ni adalah seorang yang sangat tawaduk, sangat merendah diri. Dalam keadaan itu pun dia boleh terima jika ada maksud yang munasabah, ada kebaikan dia, ada maslahat dia, boleh. Dan Nabi SAW sendiri terima. Ini menunjukkan Nabi dia memang terbuka lah sikap dia tu. Walaupun dari satu segi nampak macam besar diri, tetapi kita tak boleh tengok dari satu sudut saja. Ini masalah hati. Tengok juga dari segi kepentingan dan keperluan yang lain. Jadi kalau dilihat kepada keperluan yang lain, nampak lebih lagi tu. Jadi boleh. Itulah yang disimpulkan oleh ulama, termasuk Imam Qurtubi. Gitulah. Tiba-tiba dia kata, mari satu orang lelaki. Mari satu orang lelaki. Di dalam riwayat ini tidak ada sifat bagi lelaki ini, tidak disebut. Mari satu orang lelaki, gitu ya. Lelaki tu lagu mana, rupa dia ke apa, tak ada. Jadi malaikat ni dia mari kepada Nabi SAW selalu dalam rupa manusia. Rupa manusia lelaki, bukan perempuan. Dalam riwayat tak ada sekalipun malaikat mari jumpa dengan Nabi dalam rupa perempuan, tak ada. Dalam rupa lelaki, orang dan lelaki. Lelaki itu pula kalau di kalangan sahabat dia, serupanya Dihyah. Dihyah nama sahabat. Dia rajin mari serupa dengan rupa Dihyah tu. Tapi dalam riwayat ni kalau kita tengok, dia tidak ada sifat dia, hanya sebut fa'atahu rajulun. Tiba-tiba mari seorang lelaki jumpa dengan dia. Tapi dalam riwayat Nasa'i ada sebut gini, inna lajulusun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi majlisih idh aqbala rajulun ahsanun nasi wajhan wa atyabun nasi rihan ka'anna thiyabahu lam yamassaha danas. Itu dalam riwayat Nasa'i dia sebut dengan sifat dia, gambaran orang tu. Kami pernah pada suatu hari duduk dekat Nabi SAW, dalam majlis Nabi. Tiba-tiba mari satu orang yang paling comel rupa dia. Dia sebut sifat paling comel rupa dia dan paling wangi baunya. Kainnya itu semacam tidak disentuh oleh kekotoran sedikit pun, tidak ada bekas-bekas. Kain dia tu ada cemar ke, kotor ke sikit, tak ada orang mari jauh, tak ada. Itu dalam Nasa'i. Kalau kita tengok pula dalam Muslim, ada riwayat daripada Sayyidina Umar. Gini pula, cerita sama. Bainama nahnu dhata yawmin 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi sya'r. Gitu lafaz dia. Ketika kami pada suatu hari sedang duduk dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya. Rambutnya hitam, tak ada sapu ubai kau, tak ada, hitam betul. Pakaian dia tu putih betul. Gitu dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Ibnu Hibban gini, hak tulah ya, hak tulah. Shadidu sawadil lihyah la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi. Gitu dalam riwayat Ibnu Hibban. Maknanya mari satu orang yang sangat hitam janggutnya. Mana ada janggut. Mari tu ada janggut. Janggut dia tu hitam. Hitam tu bukan hitam sikit-sikit dak, hitam sungguh. Tidak ada nampak kesan perjalanan pada dia tu. Mana tak ada nampak dia ni orang mari jauh. Kalau orang mari jauh nampaklah pakaian dia tu tidak terurus kan. Adalah reyok situ reyok sini. Kita kata tidak. Tetapi tidak ada sesiapa pun kena dia. Tak ada siapa kena. Kira-kiranya orang jauh lah. Dan bukan tak ada siapa kena. Kira-kira dia orang jauh lah. Kalau kena, orang dekat. Tapi nak kata mari jauh kan, suci gini mohon.
Sehingga dia duduk menghadap Nabi SAW, disandarkan kedua lututnya kepada dua lutut Nabi SAW. Dia pelagar lutut, orang kata. Dan dia letak dua tapak tangannya di atas dua pahanya. Duduk, dia pun letak dua tapak tangan di atas dua pahanya. Jadi dua pahanya tu siapa? Dia ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Jibril letak tangan dia atas pohon Nabi. Nya tu maksud Nabi. Ada yang mengatakan tidak. Dia letak tangan dia atas pohon dia sendiri. Hak ni lebih molek. Sebab apa? Kalau letak tangan dia atas pohon Nabi, itu mana biadab sikit. Tak biasa dia tiba-tiba mari gitu. Mari gitu. Ni lagu mana? Jadi kebanyakan ulama mengatakan tidak. Hak maksud dia letak atas dua pohonnya, dua pohon dia sendiri. Itu mana beradab, cara bergaluh. Tidak kasar. Sebab kalau dia ni orang kasar, mesti dari segi pakaian dia, dari segi gapo dia beza. Ni tidak lagu tu. Dalam riwayat Sulaiman At-Taimi, tidak ada nampak kesan perjalanan pada dia, tapi dia guna perkataan sahna, bukan asar. Walaysa minal balad, dan dia bukan orang tempatan. Fatakhatta, dia pergi ke depan, dengan melangkah pergi ke depan, sehingga dia duduk di hadapan Nabi SAW, supaya kita duduk dalam sembahyang tu, kata dia. Ni dia sebut, supaya kita duduk dalam sembahyang tahiyat. Duduk lagu tu. Kemudian dia letak tangannya di atas dua lutut Nabi SAW. Dalam riwayat ni dia letak di atas paha Nabi. Paha di sini maksudnya lutut lah. Bukan mana kalau paha dia kena holak jauh lah. Mana? Ni kalau buat lutut tu dia holak sikit lah. Dalam riwayat ni dia sebut lutut Nabi SAW. Jadi apa maksudnya? Berbeza riwayat ini. Di sini kita dapat pengajarannya di mana? Iaitu dalam Bukhari ni sendiri, di tempat lain dia ada sebut lagu lain. Mana riwayat ni hak sebut seorang lelaki dengan ringkas tu, mana tak ada sebut sifat, itu riwayat yang ringkas orang panggil. Riwayat yang mukhtasarah. Dalam meriwayatkan hadis ini kita boleh peringkah. Sebab nak sebutnya bukan hak tu. Hak utamanya nak sebut hak dia tanya tu. Bukan nak ayat sifat dia tu. Apalagi dia lain sudah sebut dah, jadi tak payah sebut. Supaya juga ayat Quran kalau kita baca sikit, hak kita maksudkan. Kalau nak baca semua panjang, jadi kita ambil sikit, boleh lagu tu. Tak apa. Jadi hak masalah letak atas lutut Nabi SAW atau paha Nabi SAW saat ni, boleh juga kalau kita nak terima hak pendapat hak kata letak atas paha Nabi, tapi tidak lama. Dia letak tu sebagai nak menarik perhatian, lepas tu dia letak atas paha dia pula. Itu cara jamak orang panggil. Ni kaedah ni, cara menjamak hadis ni, mengumpulkan semua hadis ni. Jadi kalau dalam hadis tu kata rambut dia hitam sangat, dia tidak sebut janggut, tak apa. Dia bukan makna orang tu tak ada janggut. Kalau hak sebut janggut, dia tak sebut lain pun tak apa. Kita campur semua tu. Ini boleh campur, tidak bercanggah. Tidak kata bila kita campur tu jadi bertentangan. Sebab boleh dijamak, boleh kita satukan. Daripada hadis ini, ulama-ulama membuat kesimpulan dari segi adab mengaji. Adab mengaji ni ada beberapa perkara yang boleh disimpul di sini saja, daripada hak ni saja. Yang pertama, hak lebih moleknya, iaitu belajar ni molek zaman muda. Itu maknanya rambut hitam, janggut hitam. Bukan saja tu, bukan makna tak boleh, kalau tua pun boleh, tetapi lebih molek. Itu dari segi adab, disiplin untuk mendapat kejayaan yang cemerlang, yang memuaskan. Dia kena lagu tu, iaitu masa muda. Lepas tu muda tu pula sudah ada janggut. Jadi ayah hak mana ni, hak jenis ni? Tidak sangat mudah. Sedangkan kita kata molek belajar daripada kecil lagi kan. Apa yang ni?
sudah janggut dah ni. Kalau kita nak kata nak ambil pengajaran lah daripada sini, dia nak ayatnya ilmu ni ada banyak macam. Ada ilmu yang mana tidak perlu mengguna fikiran sangat. Ada ilmu yang perlu mengguna fikiran. Kalau hak tak perlu guna fikiran, pakai hafal saja, budak boleh tu. Macam ngapa Quran. Budak molek tu. Kalau hak janggut dah kurang molek. Tapi kalau nak tahu hakikat ni, hakikat hidup ni, hakikat iman, Islam, gapo ni, dia kena hak mikir tu. Baru dia boleh kiyah, baru dia faham. Walaupun rekah tadi nampak ada, tapi kan ulama kata kan dalam tu tersimpul segala-gala ajaran Islam. Ada tu. Ini parti. Nak faham benda ni, nak boleh buat keluar daripada benda yang lagu ni, dia kena orang cerdik. Orang yang sudah matang. Matang ni janggut. Itu pengajaran dia nya. Kalau nak belajar menulis sekadar gitu je, belajar menulis, belajar ngejo, tu memanglah masa kecil tu. Ni bukan jenis tu ni, lagu lain ni. Hak tanya tentang kiamat apa, bukan budak ni. Ni orang mikir tentang kesudahan hidup dia gimana gitu. Lepas mari dunia. Mari dunia duduk ni jadi goniok, ni jadi goniok, ni buat gini, ni mati. Lepas tu gimana? Kesudahan hidup kita ni mati. Lepas dunia ni tak ada kesudahan. Itu orang mikir, tu orang matang tu. Itu yang pertama. Yang kedua, pengajaran yang boleh diambil daripada hadis ini ialah bersih. Cuba kita perhati, sangat putih pakaiannya. Jadi kalau hak lain tu tidak nampak bersih dia. Kalau ada warna kan, warna hitam bersih lah mana pun tak apa nampak. Tapi kalau putih memang nampak, cemas sikit nampak selalu. Cemas sikit nampak selalu. Jadi sebab itu molek pakaian itu bersih. Tidak semesti baru. Tidak semesti baru, asalkan bersih. Lepas tu wangi baunya. Dia kena bau wangi. Jangan bau busuk. Mengganggu. Mengganggu tu bukan saja mengganggu kawan-kawan, bukan saja mengganggu guru, malaikat, makhluk halus, malaikat tu pun tak suka. Sedangkan kita terutama kalau nak belajar ilmu wahyu ni orang panggil ni, dia kena sokongan dia tu. Bukan kita saja, bukan fikiran kita saja. Dia kena dapat sokongan dia tu. Bila dapat sokongan dia tu, situ kita dapat lebih. Dapat hak istimewa. Yang kemudiannya kita mari timbul idea yang bagus-bagus, yang molek-molek. Kita dapat faham dan kita semangat kuat untuk nak melaksanakannya. Dia mari mana? Dia bukan mari pada fikiran saja, akal saja, tak. Dia ada sokongan demo tu. Sokongan malaikat. Kalau kita kotor, hak suka dengan kita bukan malaikat, tetapi syaitan. Dia akan mendorong kita ala ke tak molek. Ala ke tak molek. Kalau kita boleh ilmu pun ilmu tu dia ala ke tak molek juga. Sebab tu tak sedap tu, tak sedap. Dia nak bersih. Di sini tengok, kalau kita campur semua hadis tadi, baru nampak. Kalau kita baca hadis kita baca ni, tak ayat bau paling sedap tu tak ada tu. Dalam riwayat lain ada bau paling sedap tu. Dalam riwayat Nasa'i yang ada bau paling wangi. Jadi hak semua leknya gitulah. Paling wangi. Yang ketiga, iaitu cara duduk di hadapan guru tu, cara duduk yang menarik perhatian. Yang maksud sini bukan semestinya kita duduk gitu. Tapi kalau tidak cara kerusi gini, kalau nak kiranya, nak suruh tidak keliru, duduk gitulah. Kalau kita duduk jauh, misalnya ada juga orang kadang-kadang dia duduk alik tiai, sengaja duduk alik tiai. Dia apa tak sewi napak ke lagu mana. Dia ada juga lagu tu. Tak boleh lagu tu. Boleh jadilah kau. Senang kalau ngatuk orang tak nampak dah, boleh jadi juga. Jadi mana ada cahaya dadah lah aku tak molek tu. Ada cahaya dadah tu tak jadilah lagu tu. Jadi maksud dia ni duduk tu maknanya tidak ragu apa yang dicerita tu dengar molek, jelas molek. Lagu tu. Jadi kalau kita sekarang ada apa ni, pembesar suara, duduk dengar, duduk pada jarak yang boleh dengar molek, tak apalah, boleh tengok molek. Jangan tak tengok. Jangan tak tengok. Duduk depan. Kalau boleh, kalau lelaki lah ni, kalau lelaki ni menghadap lutut pun tak apa. Menghadap lutut pun tak apa.
Tapi maksud dia bukan beradab lutut saja. Hak lain-lain lagi, maknanya kalau cara yang mana kita yakin kita dapat, kita dengar molek. Datuk guru kita pun nampak kita ni bersungguh nak tu, bukan main-main. Ni cara bersungguh lah ni. Hak lain-lain tidak duduk rapat gitu. Sebab tu dia boleh mari duduk rapat pelagor lutut tu, sebab dia biasa dah. Hak lain-lain, hak ni mari cara serius, mana sungguh-sungguh. Biar menampakkan gitu. Barulah guru tu pun dia semangat. Dan dia pun dapat, bila orang nak bersungguh, dia pun nak bersungguh jugalah. Kalau tidak, kalau pasal nusuk saat ni, dia tak jadi lagu tu. Tak apalah. Lepas tu kedatangan Jibril jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni bila? Adakah di peringkat awal ataupun di peringkat pertengahan atau di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hak tu kita tak tahu. Kalau nak kira dari segi zahir dia, sepatutnya hak ni tanya awal ni. Tanya awal lagi lah, moga Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa ke ajaran dia ni iman Islam hak tu lah. Ni tidak ni. Hadis ni tidak sebenarnya awal. Paling awal. Hak ulama hak terima. Paling awal hak ni. Sebelum sikit daripada Haji Wada'. Haji Wada' pada tahun yang ke-10 Hijrah. Tahun yang ke-8 Fatih Makkah, pembukaan Mekah. Tahun yang ke-10 Nabi SAW pergi haji. Haji perpisahan. Sebelum sikit daripada tu. Itu paling awal. Lepas tu gak kebanyakan ulama dia sebut, dia kata hak ni selepas daripada Haji Wada', bila Nabi SAW balik daripada buat haji tu, baru ada. Apa dia mari lewat. Cerita ni padahal diperlukan kalau nak kira di awal. Tapi dia tanya ni lewat. Apa? Adakah sebelum pada ni tidak ditekankan dan tidak diajar benda ni? Jawabnya tidak. Memang daripada awal lagi ajar ni. Dan selama ni dalam kepelbagaian amalan Islam itu adalah nak melaksanakan tuntutan hak ni lah. Tuntutan secara umum ni. Hak lain-lain itu semua nak menghurai hak ni. Jadi Jibril mari di akhir ini, dia nak buat kesimpulan. Sebab tu ulama kata dia hadis ini adalah kesimpulan kepada semua ajaran Islam. Jadi dia tanya hak ni nak menegaskan lagi, nak menetapkan lagi, menguatkan lagi bahawa hak selama ni hak Nabi SAW buat tu dalam kepelbagaiannya, dalam melaksanakan hukumannya, dalam perannya, dalam apa, dia tak lari daripada hak ni. Hakikatnya tuntutan hak ni dalam hak ni adanya. Jadi setelah syariat itu sempurna, lengkap dah, jadi hak ni mari nak menegaskan ataupun menguatkan, menyabitkan hak tu, bahawa hak tu adalah benar. Dan ini simpulannya. Tak apalah. Dia kata, mula bila dia tanya tu, mal iman, apakah itu iman? Apakah itu iman? Terus dia pergi tu, dia tanya, apa itu iman? Kalau dalam riwayat ni, sebab tu hadis ini kita tak boleh satunya tengok sahadis. Tak boleh. Kita kena tengok banyak hadis. Atau sekurang-kurangnya, kalau kita tidak nak tengok banyak, kita kena tengok syarah hadis. Baca tu baca dengan syarah dia selalu. Masalahnya syarah tu tak ada lah. Syarah tu tak ada lah untuk kita hak tidak reti bahasa Arab ni. Kalau hak reti bahasa Arab tak jadi masalah. Memang boleh tengoklah syarah dia tu. Jadi kalau kita tengok sini ni nampak kurang adab tu. Tadi nak tekan adab pelajar tu begitu sekali, sehingga pakaian tu dia ambil kira tadi, dari segi bersih, dari segi apa. Apa soal lagi adab ni nampak tak ada sini. Dia tak beri salam. Tak ada salam sini. Sepatutnya beri salam lah dulu. Tiba-tiba mari gitu. Tok tangan selalu. Tok tangan selalu. Ini nampak kasar pula. Tadi nampak berhalu. Beradab benar.
Ini nampak kasar pula. Salah satu jawapan yang diberikan oleh ulama, iaitu dia nak dia tak bagi tahu dia ni siapa. Tidak nak menarik perhatian sangat. Kalau dia ni dengan penuh adab sangat, jadi orang pun perhati sangatlah. Dia tidak nak gitu. Dia nak biar orang tak tahu. Biar biasalah, seperti mana biasa selalulah Nabi SAW didatangi oleh orang-orang. Dan orang-orang tu hak kebanyakannya kalau jenis lagu ni hak jenis badui tu, ataupun Arabi, orang panggil Arabi tu. Jadi cara kasar gini. Itu yang pertama. Yang kedua, ada jawapan ulama, dia kata dia tidak boleh salat tu, dia nak ayat tidak wajib salat. Tidak wajib. Jadi tidak semesti kalau jumpa tu mana boleh salat. Tidak wajib. Wajibnya apabila orang boleh salat, jawab tu baru wajib. Memulakan salam itu tidak wajib, sunnah. Jadi tak mesti dia boleh salat. Itu jawapan yang kedua. Tapi kedua-dua jawapan ini tak kemah. Tak sedap tu. Hak sedapnya kita tengok dalam riwayat lain. Hak tadi tu dia fikiran lah, main fikiran. Agak-agak. Kira-kiranya jawapan hak munasabah nak pelepah tu gitulah. Tapi jawapan kalau kita tengok dalam hadis yang lain ada. Umpamanya dalam Nasa'i. Dalam Nasa'i ada. Dia kata hatta sallama fi tarafil bisat. Faqal assalamu alayka ya Muhammad. Faradda alaihi salam. Dalam riwayat Nasa'i ada. Dia mari, dia pun di hujung hamparan itu, dalam majlis ni ada hamparan. Di hujung hamparan itu, maknanya Nabi SAW duduk di atas hamparan lah. Jadi di hujung, siapa di hujung tu, dia beri salam. Assalamualaikum ya Muhammad. Nabi SAW pun jawab salam dia. Selesai lah tadi tu. Sebab tu kalau ada hadis senang, terjawab lah. Begitu juga dalam Abu Daud ada juga. Dia kata hatta sallama min tarafis simab. Bukan bisab, tapi simab. Lebih kurangnya maksud dianya. Dia kata assalamu alayka ya Muhammad. Nabi SAW pun jawab salam dia. Mana ada salam tu. Dalam musnad Imam Abu Hanifah ada juga sebut riwayat daripada Abdullah bin Umar, ada dia sebut idh aqbala syabun jamilun abyad hasanul limmah tayyibur rih alaihi thiyabun bid faqala assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alaikum qala faradda alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radadna ma'ahu. Ini dalam musnad Imam Abu Hanifah. Dia kata tiba-tiba mari seorang muda, comel kata dia, putih orang, hasanul limmah, rambutnya panjang, comel, rambutnya panjang, comel. Rambut panjang ni bukan panjang gitu, ni mencecah, ni tekuk ni, bawah ni, bahagian bawah ni. Wangi baunya. Dia pakai pakaian putih. Dia pun kata assalamu alayka ya Rasulullah. Tadi kan dalam Nasa'i dan Abu Daud ya Muhammad. Ini ya Rasulullah. Assalamu alaikum. Bukan kepada Nabi saja, orang lain ni dia beri salam. Assalamu alaikum. Perawi kata, ini Ibnu Umar kata, Rasulullah SAW pun menjawab salamnya dan kami juga menjawab bersama-sama Nabi. Maknanya selesai. Tak ada andai-andai gini-gini, tak ada. Memang dia bagi salam. Lepas tu dalam Bukhari ni tak ada. Lagu mana? Sebab kita kata tadi lah, riwayat ini seringkali diringkaskan. Diringkaskan. Jadi kita tak boleh kata ni riwayat ni tak molek ke ataupun lagu mana. Dah biasalah tu. Kepada orang yang tidak faham, dia kata mana tak ada ni. Sedangkan kadang-kadang dalam Bukhari sendiri di tempat yang lain ada. Dia tidak faham bahawa kadang-kadang dengan maksud meringkaskan. Dia tidak sebut benda-benda tu. Begitu juga dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud. Dia kata Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rupa seorang muda yang berpakaian putih. Dia pun kata assalamu alayka ya Rasulullah. Ini juga dalam musnad Imam Abu Hanifah. Jadi
hak orang tak ada sebut itu, tak apalah kita kata. Tapi orang hak sebut ada. Jadi kita boleh pakai hak sebut tu lah. Sebab hak sebut tu orang jauh juga, orang molek juga, tak ada masalah. Jadi hak tak sebut tu kita kata dia peringkaskan. Hak sebut mana dia sebut belaka. Jadi masalah hak kita nampak dalam hadis ni, satunya dia kata ya Muhammad, satunya ya Rasulullah. Hak tu pun kita kata perawi sebut hak ni sebut hak ni. Boleh jadi kita kata tentu sekali Jibril sebut kedua-duanya. Assalamualaikum ya Muhammad ya Rasulullah. Boleh aku tu. Tapi perawi ringkaskan dia jadi gini. Apabila kita tengok kepada semua hadis tu, kita kata boleh. Ataupun ya Rasulullah, ya Muhammad itu maksudnya ya Rasulullah. Mana perawi ini dia riwayat dengan makna. Muhammad di situ sebab dia ni seorang yang beriman, tentu sekali dia anggap Muhammad itu Rasulullah. Jadi serupa dengan dia kata ya Rasulullah lah. Gitu. Tapi hak moleknya kita kata dia sebut kedua. Dia sebut kedua, cuma perawi itu sebut tidak habis. Tapi dari satu segi, kalau kita kata mengikut setengah ulama, dia kata dia sebut ya Muhammad. Jadi ini nampak tidak beradab lah. Sedangkan tadi sudah beberapa kali dah menunjukkan dia ni beradab. Sebab apa kan dalam Quran pun ada sebut la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan kamu panggil Rasul di kalangan kamu supaya kamu panggil orang lain. Jangan gitu. Jadi itu termasuk dalam tidak ada adab lah. Takkan dia nak panggil gitu ya Muhammad. Jadi masing-masing jawab seperti tadilah. Ada yang kata sebab dia tak say bagi tahu dia ni siapa. Dia nak menunjukkan seperti orang biasa. Dan pertanyaan itu juga mengisyaratkan pertanyaan itu kalau mari daripada orang biasa pun jawapannya sama. Nabi SAW akan jawab sama. Kalau orang lebih sedang mana pula gitu. Sebab itu hakikatnya, itu kesimpulan daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Ada juga yang kata ini dia jawab gitu tu, dalam Quran kata tak boleh panggil Rasulullah tu supaya panggil orang lain, itu untuk manusia. Orang lain, dan muka dia ni tidak manusia, boleh lah dia panggil gitu ya Muhammad. Tapi itu tak kemah. Sebab apa? Dia mari kan dalam rupa manusia, ke mana-mana pun jadi mengelirukan. Mungkin sahabat-sahabat kata apalah dia ni berat, kurang adab ni, kasar ni, kejap ni, lagu ni. Dia ni tidak Islam. Kalau dia Islam, apa dia tidak kata Rasulullah? Timbullah kemuskilan itu. Ada juga ini pendapat yang ketiga, dia kata sebab dia panggil, dia kata Muhammad itu sebab gini, sebab orang kafir dia gelar lah kita kata. Kita orang Kelantan ni panggil gelar. Dia panggil Muzammam. Muhammad tu memang nama dia ada. Muhammad mana dia terpuji. Jadi orang kafir dia gelar, dia kata Muzammam, tercela. Kalau Muzammam mana tercela. Jadi Jibril ni mana hari ni apabila kemudiannya Nabi raya itu Jibril, maknanya Jibril ni mengakui bahawa Nabi ni Muhammad terpuji. Bukan sekadar nama dia yang diletakkan oleh manusia begitu saja. Bahkan memang dia ni terpuji. Kalau tidak takkan malaikat nak puji. Jadi Muhammad itu bukan dengan makna nama, tapi dengan makna sifat. Dengan makna sifat kepada Nabi itu, iaitu terpuji. Memang terpuji. Bukan sebagai nama dia sebut sini. Hak tak bolehnya sebagai nama. Hak ni makna ada makna puji juga. Jadi bila ada makna puji, tidak adalah makna tidak beradab ataupun nak merendahkan Nabi itu, tidak adalah. Ini makna angkat juga. Tapi itu semua adalah pendapat pendapat ulama lah. Pendapat ulama dia kata gini. Hak sebetulnya hak seperti tadi lah. Seperti mana ada dalam riwayat yang sebut ya Rasulullah pun ada. Lepas pada tu dari segi tertib soalan dia tu, jadi tanya iman,
Islam dan ihsan. Jadi hak inilah tertib inilah, dalam kebanyakan riwayatnya inilah tertib dia. Dalam Muslim pun lagu tu juga. Tetapi dalam riwayat Muslim juga ada sebut tertib dia tu mula-mula tanya Islam dulu, lepas tu baru iman, lepas tu baru hak lain. Mana ada beza juga dalam riwayat. Sebab itu dia riwayat ini dia tidak serupa Quran. Dia tidak serupa Quran. Semuanya kita boleh terima. Cuma masalah kita nak kata hak mana hak lebih kuat. Atau kalau kita sahih belakang, kita nak kata hak mana hak lebih sahih. Tu je masalah. Dan setara tu pun kita boleh terima. Dia tidak serupa Quran. Kalau Quran dia mesti kena tepak lagu tu. Tak boleh jatuh sa pun tak boleh. Jatuh sa pun tak boleh. Satu haraf pun tak boleh. Apatah lagi kalau nak salah tak boleh dah. Salah baca tak boleh. Bukan masalah isi tu betul dah, salah baca tak boleh. Dia ada adab yang tersendiri yang tinggi jauh dan nak banding dengan hadis itu. Tapi dalam hadis benda-benda ni tak jadi masalah, tak jadi masalah. Walau bagaimanapun yang lebih sahihnya dari segi tertib itu iman dulu, tanya iman dulu, lepas tu Islam. Sebab apa? Dari segi hakikat dia pun gitu, daripada dalam dulu, lepas tu luar, lepas tu comel. Setelah ada semua tu comel, buat dengan sebaik-baiknya. Itulah yang dikatakan ihsan. Tapi kalau kita kata ambil riwayat Islam dulu, kalau kita nak dari segi nak sesuaikan dengan riwayat yang ada tu, maka boleh kita kata kalau jawab tanya Islam dulu, makna dari segi hak zahir, hak nampak. Sebab manusia ni dia kira hak nampak dulu. Hak nampaknya Islam tu lah dari segi amalan. Adapun iman itu hak dalam, hak tu hak tak nampak. Boleh jadi dari segi tu. Walau bagaimanapun hak lebih sahihnya hak iman dulu. Dia pun jawab, iman itu iaitu engkau percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Dan malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, dan rasul-rasulnya, dan engkau percaya kepada kebangkitan. Percaya kepada kebangkitan, itu iman. Jadi di sini disebut percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah jadi sebagai satu-satunya Tuhan. Itu percaya kepada Allah. Malaikat-malaikatnya, percaya kepada malaikat-malaikatnya. Malaikat tu apa? Iaitu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala juga. Bukan seperti orang kafir kata anak perempuan Allah. Orang kafir Mekah dalam kepercayaan mereka-nya anak perempuan Allah, malaikat. Tidak. Dalam Quran pun sebut kepercayaan orang kafir Quraisy itu, mereka percaya malaikat ni anak perempuan Allah. Itu tak betul. Malaikat ini makhluk juga, kejadian Allah. Tapi kejadian alam tinggi yang halus, yang boleh berupa dengan rupa apa yang dikehendakinya. Dan kejadiannya asalnya daripada nur, cahaya. Itu malaikat. Malaikat ini dia tidak ada melakukan maksiat, tidak melanggar perintah Allah. Semua yang ditentukan kepada dia, dia buat dengan sebaik-baiknya. Tak ada kurang. Tidak ada nafsu. Malaikat tidak ada nafsu. Akal ada, nafsu tidak ada. Jadi dari segi percaya kepada malaikat ni, kita kena percaya ada makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala buat selain daripada kita, yang tidak kita nampak. Kita tak nampak dia. Kalau dia nak rupa boleh juga, boleh jadi kita tak kenal pun dia. Dia boleh rupa dalam rupa orang dan lain-lain lagi, boleh. Dan kita kena percaya sekadar itu saja. Dari segi bilangan dia dengan tepat tidak perlu tahu. Sekadar
yang tersebut di dalam Quran dengan jelas, nama-nama dia tu, hak tu kena percaya. Dengan tepatlah hak tu. Misalnya Jibril, Mikail, Raqib, Atid, apa tu, hak tu kena percaya dan kena tahulah. Itu dari segi akidahnya. Tapi dari segi bilangan hak lain-lain lagi, nama gapo dia tu tak perlu tahu. Hanya secara umum saja. Lepas tu begitu juga dengan bilangan dia sebanyak mana, tak perlu tahu. Kalau berdasarkan hadis-hadis, sangat banyak malaikat dia. Sehingga puak-puak dia buat haji, dia keliling Baitul Ma'mur pada atas langit yang ketujuh. Situ. Kalau kita pergi Mekah tu, keliling Kaabah tu, puak-puak dia situ. Dibenarkan sepanjang hayat puak dia tu, sore-sore sekali. Tak boleh. Ramah telajak. Ramah telajak. Dan malaikat-malaikat ini macam-macam tugas dia. Ada yang tak, tugas zahir dia tidak nampak. Tugas zahir dia tidak nampak kecuali menunjukkan bentuk ibadat semaya kita. Rokok saja, rokok sepanjang-panjang hayat dia. Ada hayat juga, tapi dia mati jugalah. Jibril tu pun mati juga. Dia ada hayat juga, tapi tidak serupa dengan manusia lah. Tidak serupa, hayat dia tu panjang. Jadi hak duk rokok tu rokok gitu. Tak ada dah hak lain. Jadi tak ada masalah. Banyak lagi hak lain. Kerja boleh tahan nak buat lagi hak lain. Ada hak sujud saja. Sujud saja. Jadi setiap gerak-geri dalam sembahyang kita ni ada belakang malaikat. Ada malaikat qiyam saja. Itu dalam hadis-hadis yang lain kita dapati gambarannya begitu. Jadi sembahyang kita ni Nabi ajar kepada kita ni setiap gerak-geri dia. Rukun-rukun hak besar tu, misalnya kita kata qiyam, ada malaikat yang sekian ramai duduk qiyam saja. Rokok, ada malaikat yang ramai yang tak terkira, rokok saja. Kita ni pun buat lagu tu maknanya kita mendekatkan, menyerupakan diri kita dengan dia, menyesuaikan diri kita dengan dia, dengan pokok dia. Bila sesuaikan diri kita dengan pokok dia, dan hak dia buat ni bukan saja walaupun zahirnya kita nampak tidak menurunkan hujan, tidak memberi rezeki, tidak apa. Penting tu dalam kerajaan Allah dia ada peranan dia tu, walaupun kata rokok saja, tidak saja. Ini semualah yang menjadikan alam ini lagu ni. Kalau tak ada tu tidak lagu ni. Tidak lagu ni. Tidak jadi tenang kita, tidak jadi tumbuh-tumbuhan, tumbuh molek dia. Maknanya hak tu yang membawa keberkatan, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tu dia nyata melalui hak tu. Supaya juga kita dalam dunia ni kita patuh kepada Allah, taat kepada Allah, hak itulah yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dunia ni kalau bila tak ada dah orang yang mengucap la ilaha illallah, dia tidak hidup dah. Jadi nyawa dunia ni seseorang duduk pada orang Islam. Nyawa dia tu duduk ada selagi ada orang duduk mengucap. Lebih pada mengucap lagi lah. Sekurang-kurangnya ada la ilaha illallah. Kiamat tidak akan berlaku kalau selagi ada orang kata Allah, Allah. Nabi kata. Maknanya hak tu ruh kepada alam ni. Bila tak ada tu mati. Itu hakikatnya. Jadi hak ibadat, hak malaikat buat gini, itu ruh alam. Hak tu dia penyebab kepada alam ni lagu ni keadaannya. Yang masyhurnya di antara malaikat itu ialah 4 lah. Jibril, Mikail, Israfil dan Azrail. Itu hak masyhur. Lepas tu malaikat 10. Kata termasuklah hak ni tu memang disebut nama. Memang ada nama dia. Kitab-kitabnya, percaya kepada kitab-kitabnya. Jadi kitab-kitab ni hak Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada nabi-nabi. Itu maksud kitab ni. Kitab-kitabnya. Dan yang dimaksudkan dengan kitab ni bukan hadis di sini. Walaupun hadis itu wahyu juga, tapi bukan. Hak yang dimaksudkan di sini ialah kitab yang diwahyukan oleh Allah, diturunkan dari langit. Orang panggil kitab samawi, kutub samawiyah. Hak tu maksudnya di sini. Yang diberikan kepada nabi-nabi secara khusus. Kalau kepada nabi kita Quran tu.
Itu beza Quran tu dengan hadis. Dia tinggi Quran. Tinggi Quran. Jadi berapa kitab Allah SWT turunkan kepada Nabi-Nabi ni? Dia macam-macam ada riwayat. Tapi riwayat tu tidak boleh dipertanggungjawab. Tak boleh. Tak kemah. Misalnya Ibn Hibban dalam sahihnya, dan Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya, riwayat daripada Abu Dhar yang panjang, yang mana dalam tu ada, dia tanya, wahai Rasulullah, ada berapa kitab Allah SWT turunkan? Maksud ni hak turun kepada Nabi lah ni, supaya Quran tu, kitab lagu tu. Nabi SAW kata 104 buah kitab. 104 buah kitab. Itu ada dalam hadis. Kepada Syith, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan 50 sahifah. Kepada Akhnukh diturunkan 30 sahifah. Dan kepada Ibrahim 10 sahifah. Kepada Musa sebelum Taurat itu 10 sahifah. Dan Taurat. Lepas tu Injil, Zabur dan Furqan, yakni Quran. Ini ada di dalam Sahih Ibn Hibban dan Hilyatul Awliya Abu Nuaim. Begitu juga Mulla Aliul Qari dalam Mirqat, dia kata, ada orang tanya, jadi kitab yang diturunkan itu iaitu 104 kitab. Dia 10 turun kepada Adam, 50 kepada Syis dan seterusnya. Jadi ada dalam riwayat ini. Tetapi riwayat ini tidak sahih. Walaupun ada dalam Sahih Ibn Hibban pun. Kalau nak kiranya Sahih Ibn Hibban ada. Sebab tu tidak semestinya kalau setengah-setengah ulama dia kata salah satu tanda hadis itu sahih, kita boleh pakai hadis itu sahih apabila ia tersebut di dalam kitab hadis yang mana pengarang dia beriltizam untuk memasukkan di dalamnya hadis sahih saja. Di sisi dia itu pun kita sudah boleh terima sebagai hadis sahih dah. Tapi itu satu pendapat. Pendapat yang lebih kuat tidak gitu. Hadis sahih iaitu hadis yang cukup syarat hadis sahih. Tak kira lah kalau tak cukup syarat dia, walaupun ada dalam kitab hak nama sahih pun dia tidak jadi sahih. Misalnya di sini ada dalam Sahih Ibn Hibban, tetapi ia tidak sahih mengikut ulama hadis. Jadi dengan tepat tidak perlu kita percaya dengan arti nak buat akidah. Sebab akidah dia kena bukan sekadar hadis sahih saja, dia kena hadis mutawatir. Ada dalam Quran, baru jadi akidah. Kalau tidak, tak jadi akidah. Kalau hadis sahih saja, tak mesti jadi akidah lagi. Nak jadi akidah, dia kena hadis itu tinggi kedudukannya. Hadis ini dhaif. Sebab apa? Sebab ada seorang perawi namanya Ibrahim bin Hisham bin Yahya Al-Ghassani. Walaupun Ibn Hibban kata dia ni tak apa, boleh terima, tapi jumhur ulama hadis mengatakan dia tidak boleh dipakai. Bahkan ramai daripada mereka mengatakan dia ni kadzab, pendusta. Bila pendusta, hadis itu bukan setakat dhaif, dia jadi maudhu'. Bila maudhu' tak boleh pakai. Sebab itulah Abu Hatim, ini salah seorang tokoh dalam menentukan hadis ni, perawi-perawi ni, dia kata azunnuhu lam yatlubil ilm wa huwa kadzab. Saya percaya dia ni tak belajar ilmu ni. Dia ni tak belajar ilmu ni. Maksud ilmu ni ilmu hadis, dan dia pendusta. Ali bin Al-Husain Ibn Al-Junaid berkata, sayogianya orang tidak ambil hadis daripada dia. Tak patut ambil hadis daripada dia. Abu Zur'ah kata kadzab, pendusta. Abu Tahir Al-Maqdisi mengatakan Dimashqi, dhaif orangnya. Hafiz Ibn Hajar, Hafiz Imam Zahabi, dia kata apa? Inna Ibrahim hadha matruk, tak boleh pakai. Jadi orang duduk kata kadang-kadang kan kita mengaji kan, Usuluddin dia kata hak kena percaya 104 kitab. Tak ada hak kena percaya. Kena percayanya Allah ada menurunkan kitab dari langit kepada nabi-nabinya. Jumlah dia tu tidak perlu dipercayai. Sekadar itu. Hak tu hak wajib percaya.
Sebab kita tak boleh percaya kalau setara ni hadis tak boleh jadi akidah. Secara borong saja wajib atas kita percaya, iaitu kitab-kitab dalam hadis ni dan hadis-hadis lain pun sebut kitab-kitab gitu ya. Berapa bilangan kitab itu tidak termasuk dalam akidah. Orang yang memasukkan dalam akidah berarti dia tidak jelas lah masalah lagu mana nak jadi asas akidah ni, benda setara mana, dia tak faham hak tu. Kalau dia faham hak tu tak jadi masalah. Wa bi liqa'ihi, dan dia percaya kepada pertemuan dengannya. Pertemuan dengannya yang dengan Allah. Tetapi dia ada dua di sini. Pertemuan di sini, satunya mengatakan bangkit. Dia percaya kepada hari bangkit. Sebab pada bangkit tu, bila manusia dibangkitkan daripada kubur, setelah mati bangkit daripada kubur, di situ mana bertemu Allah, maksudnya bertemu dengan pembalasannya. Dia ada dua, satu makna gitu, satu lagi dia percaya kepada pertemuan dengan Allah, yakni melihat Allah. Liqa di sini dengan makna melihat. Dia percaya begitu. Ada dua makna. Satu, pertemuan itu dengan makna bangkit. Bila bangkit, dia akan bertemu dengan Allah, yakni bertemu dengan keputusan, hukuman ataupun pembalasan daripada Allah. Itu makna bertemu. Itu pun maksud pertemuannya pun, maksud bangkit pun. Sebab dalam riwayat yang lain ada sebut di sini, di tempat liqa tu percaya kepada bangkit. Tetapi Imam Nawawi dan ramai lagi yang lain mengatakan liqa di sini bukan makna bertemu gitu dak, maknanya melihat Allah. Dia percaya dia ataupun sesiapa orang mukmin boleh melihat Allah. Iaitu orang yang mati dalam keadaan beriman, dia akan dapat melihat Allah dalam tahap masing-masing. Tetapi secara umumnya boleh. Secara umumnya boleh. Tapi Imam Nawawi kata muskil sikitnya gini. Kalau kita kata kita pakai pertemuan di sini dengan makna melihat, apakah mesti orang tu dia kena percaya bahawa dia boleh melihat Allah? Sedangkan tidak pasti lagi kalau dia mati tidak dalam iman. Mana dia akan melihat Allah ni? Apa makna percaya gitu? Itu Imam Nawawi muskil. Tetapi orang-orang lain jawab, dia kata tak ada kemuskilan apa kalau kita terima gitu pun. Sebab maksud di sini percaya bahawa orang beriman kalau mati dalam keadaan beriman, dia kau siapa kau akan bertemu, melihat Allah. Gitu. Dia kena percaya gitu. Kalau dia mati, dia tu sendiri akhirnya mati tidak dalam iman, wal'iyadzubillah, maka tak boleh lah. Tak boleh lihat lah. Jadi hak kata boleh lihat ni dengan syarat beriman. Iman ini berterusan. Iman ini berterusan. Sebab itulah Kirmani dan lain-lain jawab, dia kata dia kena percayanya boleh orang beriman ini akan dapat melihat Allah. Gitu ya. Tidak kata dia kau siapa dia kau siapa kau termasuk. Bukan makna dia yakin dia akan dapat melihat Allah. Hak tu tak pasti lagi kalau mati tidak dalam iman. Tak lah. Hak ni secara umumnya yakin, percaya bahawa orang beriman akan dapat melihat Allah. Kalau kita mengikut pendapat ini, bermakna dalam hadis yang merupakan parti kepada sekalian ajaran Islam ni, dalam ni pada ada dah terkandung boleh melihat Allah yang dipercayai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun ajaran-ajaran sesat yang lain yang kata tak boleh. Kebanyakan ajaran sesat ni tak boleh melihat Allah. Termasuklah buat Khawarij, Mu'tazilah, apa tu tak boleh. Syiah tak boleh melihat Allah. Dalam syurga pun tak boleh. Tapi kita Ahlus Sunnah
kata boleh. Salah satunya walaupun tidak terang hak ni, dalam hak parti ni, dalam hadis kesimpulan ni ada mengikut kebanyakan ulama, dia kata liqa di sini dengan makna melihat Allah. Sebab itulah Hafiz Ibn Hajar kata ini adalah di antara dalil yang kuat bagi ahli sunnah dalam mengisbatkan melihat Allah di akhirat nanti, kerana ia dibilang sebagai salah satu daripada iman. Salah satu daripada iman dalam hadis ni. Ini dalil yang kuat lah. Baiklah, masalah melihat Allah Subhanahu Wa Taala ni, tu satu masalah juga yang mana orang-orang yang mendakwa Islam ni macam-macam pendapatnya. Seperti kita kata saat ni, Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah dan Syiah, mereka tidak terima orang boleh melihat Allah, sama ada dalam dunia ataupun di akhirat nanti. Dalam syurga pun tak boleh. Gitu pegangan mereka. Dan puak-puak ni tak betul lah, tak betul. Bukan sekarang ni saja tak betul, banyak lagi hak lain-lain pun tak betul. Imam Bukhari pun tak habis-habis duk tekan dalam ni. Duk tekan daripada awal sampai ke sekarang ni. Imam Nawawi dalam syarah Muslim dia sebut gini, wa hadha alladhi qaluhu khata'un sarih wa jahlun qabih wa qad tazaharat adillatul kitab was sunnah wa ijma'us sahabah faman ba'dahum min salafil ummah ala ithbati ru'yatillahi ta'ala fil akhirah lil mu'minin wa rawaha nahwun min 20 sahabiyan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ayatul Quran fiha masyhurah. Itu hak kata Imam Nawawi ya. Hak demon ni kata ni, pegangan demon ni salah terang ni. Ni puak-puak tak terima ni, kata orang mukmin boleh melihat Allah di akhirat nanti. Ni salah terang kata. Ni jahil yang teruk ni kata dia ni. Imam Nawawi kata. Sebab apa? Dalil-dalil daripada Al-Quran, As-Sunnah, ijma' sahabat dan salaf ummah hak selepas mereka banyak sekali menunjukkan bahawa boleh orang mukmin ini melihat Allah di akhirat nanti. Hadis-hadis tentang perkara ni telah diriwayatkan oleh kira-kira 20 orang sahabat, bahawa orang mukmin boleh melihat Allah. Dan ayat-ayat Quran berhubung dengan hak ni masyhur kata dia. Maklum dah. Itu kata Imam Nawawi. Jadi bagi orang-orang yang menerima, kita lah menerima Allah Subhanahu Taala ni boleh dilihat dengan mata kepala. Bukan melihat dengan hati, tak. Melihat dengan mata kepala. Dia ada banyak alasannya. Dan ulama-ulama kita telah tulis kitab banyak dah berhubung dengan ni. Kitab suku, hadis, dari segi bahas, dari segi ilmu usuluddin, ilmu kalam, dari sudut tu pun bahas juga, dalam tafsir pun bahas juga, macam-macam ada tu. Umpamanya Daraqutni, dia menukilkan dalam kitab dia Kitabur Ru'yah daripada Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in kata, dengan saya saja ada 17 hadis hak sahih berhubung dengan melihat Allah. Dengan saya saja, kata dia. Daraqutni mengumpulkan dalam kitab dia tu Kitabur Ru'yah tu, ini orang panggil juzuk. Kalau kitab lagu ni khusus berhubung dengan sesuatu masalah ni, juzuk. Dia ada satu macam kitab hadis. Dia kumpulkan hadis-hadis itu yang mana melebihi 20 hadis saja. Mengikut dia, setakat kajian dia. Hakim Tirmizi juga tulis kitab khusus berhubung dengan ni. Dia kata ada 21 hadis. Sejauh kajian dia. Ibnu Jarir Tabari kata 23. Qasim, Allamah Qasim Ibnu Qatlubugha, dia kata dia tambah lagi 7 lagi daripada Hakim Tirmizi. Hakim Tirmizi tulis 21 tambah 7 lagi. Jadi 28 semuanya. Tapi Ibnul Qayyim, Hafiz Ibnul Qayyim dalam Hadil Arwah ila Biladil Afrah,
Dalam tu dia sebut hadis-hadis tentang orang mukmin dapat melihat Allah di akhirat nanti sampai kepada 30 hadis. Ni nampak paling tinggi. 30 hadis. Itu dari segi hadis. 30 hadis ni tarik lain-lain dia sudah jadi sampai ke peringkat mutawatir. Itu mengikut kaedahnya. Bila mutawatir, dia boleh jadi akidah. Hak lagu ni, hak jadi akidah ni. Adapun hak bilangan kitab tadi, dia tidak lagu tu hadis dia. Hak ni kalau kita tengok hadis saja, kalau tengok dari sudut hadis saja pun dia sampai ke peringkat tawatur. Bila mutawatir, dia boleh jadi akidah. Perkara yang siapa lagu tu dalam hadis begitu banyak, dia sudah termasuk dalam akidah. Kita kena percaya lagu tu. Itu kalau tengok dari segi hadis. Tapi orang ahli sunnah ni dia bukan, dia berdasarkan hadis saja. Sebelum hadis dia tengok Quran dulu. Dalam Quran banyak ayat-ayat yang menunjukkan manusia ini boleh melihat Allah. Di antaranya wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Beberapa banyak wajah pada hari itu berseri-seri memandang kepada Tuhannya. Dalam keadaan mereka memandang kepada Tuhannya. Jadi ini ayat ini menunjukkan dengan jelas hak dalam syurga. Tetapi orang-orang yang bahar, dia bahar. Nazirah. Nazirah tu maknanya mesti makna melihat. Dia bahar. Dalam bahasa Arab, nazara ni tidak dengan makna melihat saja. Ada beberapa makna dia. Orang yang bahar. Jadi kita nak tengok setara mana. Jadi ada dalam bahasa Arab ni, nazara tu dengan makna melihat pun boleh, dengan makna mikir pun boleh, dengan makna nunggu pun boleh, menunggu pun boleh, dengan makna kesian belah, simpati pun boleh. Nazara. Jadi di sini tidak semesti makna melihat, kata mereka. Tidak terai tu. Sebab boleh banyak makna lagi kan. Jadi kita kena tengok sini. Orang-orang ahli sunnah maknanya dia nak menyabitkan sesuatu, nak jadi akidah daripada Quran. Bahar. Bukan main lah baharnya. Macam-macam ilmu guna. Jadi di sini kita tak boleh pakai nazirah di sini dengan makna fikir. Tak boleh pakai dengan makna fikir. Sebab apa? Sebab tempat dalam syurga ni bukan tempat nak mikir, nak dengung. Ini gapo ni? Nak tengok tak? Kau nampak ni gapo tak? Tak pernah sabar tu. Sebab sekarang ni nak royak nikmat. Jadi orang ni duk terganggu fikiran pula, duk mikir pula. Tak pernah sabar tu. Sekarang ni nak royak nikmat. Nak royak nikmat ni selesa lah. Tak ada dah gangguan ni, dah kena mikir pula gapo pula ni. Nah. Mikir tentang Tuhan pula dalam syurga tu. Tak pernah sabar. Satu. Yang keduanya, kalau dengan makna mikir, dia ada silah. Silah dia tu fi, bukan ila. Ni kaedah bahasa Arab ni. Nazara fihi, dia mikir tentangnya. Orang tak kata nazara ilaihi. Kalau mikir, dia fi. Di sini ila rabbiha nazirah, bukan fi rabbiha nazirah. Ila. Situ. Yang kedua, kalau nazara tu dengan makna menunggu, menanti, menunggu, menanti, tak betul juga. Sebab nak nanti ke dia? Nak nanti Tuhan. Sedangkan syurga tu tempat penuh nikmat. Menanti ni satu seksa. Menanti ni, nak nanti ke dia? Tak sesuai. Tak boleh juga nak pakai dengan makna menanti. Sebab apa? Al-intizar asyaddu minal maut, kata pepatah Arab. Menunggu ni lebih seksa lagi daripada mati. Kadang-kadang orang nak seksa orang, dia biar royak. Kamu kena hukum lagu ni, tapi tak hukum lagi. Kena hukum kata. Kau lama, biar lama duduk. Kau seksa. Kalau hukum kata hari ni, esok bunuh gantung selalu senang lagu tu. Tapi kalau dalam keadaan duduk menunggu, hak tak sedap, hak tak tahu lagi, tak sedap tu. Tak sesuai dengan dalam syurga tu. Lepas pada tu, kalau dengan makna nazara ni dengan makna intizar, dia tidak ada silah. Silah dia bukan ilah. Bukan ilah. Bahkan muta'addi binafsi. Itu kalau dari segi
bahasanya. Dia bukan muta'addi bi ghairihi, tapi muta'addi bi nafsi. Muta'addi bi nafsi ni lagu ni. Nazartu fulanan. Dia kata nazartu fulanan, bukan nazartu ila fulan. No. Nazartu fulanan makna intazartuhu. Aku tunggu dia. Boleh. Kalau dia muta'addi bi nafsi. Tapi sini dia kata, dia bukan kata naziratun rabbaha, tetapi ila rabbiha nazirah. Lain dari segi bahasa. Bahasa tu penting. Gapa-gapa pun kena faham molek. Kalau tidak punahlah. Yang keempatnya, kita tak boleh juga kata nazara di sini dengan makna kesian belah, simpati. Tak boleh. Sebab apa? Sebab hamba nak simpati apa kepada Tuhan? Nak kesian apa ke Tuhan? Duduk kesian ke Tuhan. Beberapa wajah pada hari itu berseri-seri, duduk kesian ke Tuhan. Apa makna? Nak kesian kepada Allah SWT. Kita ni hak patut kena kesian je. Apa dia nak kesian? Tak sesuai. Bila tak sesuai dalam hak 4 makna hak mungkin tadi tu, tak boleh dah 3, tinggal so. Hak so tu apa dia? Hak sesuainya. Kalau nazara ila makna pandang, lihat. Tu ya. Itu mengikut kita ahli sunnah wal jamaah. Selain daripada tu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Sesiapa yang yakin akan bertemu dengan Tuhannya, di sini juga dengan makna melihat. Sesiapa yang nak melihat Tuhan dia kena amal soleh. Kalau berdasarkan hadis kita tengok di sini liqa dengan makna ru'yah. Jadi dengan sebab itu, kalau liqa dalam hadis ni ulama pakai dengan makna melihat Tuhan pun tak jadi masalah, sebab ada hadis yang mentafsirkan ayat ini liqa dengan makna ru'yah, melihat. Itu orang panggil at-tafsir bil ma'thur, tafsir dengan hadis. Hak tu hak paling moleknya, sebab orang lain tidak lebih tahu. Liqa ni dengan makna gapo dah Nabi tafsirkan begitu. Begitu juga dalam firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kepada orang-orang yang buat baik dalam dunia ni. Buat baik, ihsan itu sebab kita bahas dah kan dalam Bukhari ni, ihsan saja tak ada. Dia kena ada iman, dia kena ada Islam. Itu maksud ihsan. Dia kena sekali berlaku. Dia akan dapat husna, sesuatu yang baik, yang istimewa, syurga. Wa ziyadah, dan tambahan yang lain. Tambahan yang lain itu berdasarkan tafsiran yang dibuat oleh Nabi SAW sendiri, iaitu melihat Allah dalam hadis. Jadi hak tu begitu juga, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka akan mendapat apa saja yang mereka mahu dalam surga itu, dan pada kami ada lagi ganjaran ataupun balasan yang lebih daripada hak lain-lain. Gapo dia? Iaitu dalam tafsirnya disebutkan melihat Allah. Orang-orang yang kata tak boleh melihat Allah ni, dia pegang dengan ayat yang lain. Sebab dia pun mengaku Islam juga, dia kena pakai hujah hak dalam Islam jugalah. Hak dia pakainya hak mana? Di antara dalil mereka, la tudrikuhul absar. Wa huwa yudrikul absar. La tudrikuhul absar, yakni Tuhan itu tidak dapat ditangkap oleh penglihatan. Dia kata dah dalam Quran tu sendiri kata dia Tuhan ni tak boleh dilihat. Macam mana kita kata lihat pula? Boleh pula. Ni bercanggah dengan ayat Quran. Dia bagi ikut tu. Sedangkan kita ahli sunnah pakai idrak tu dengan makna melihat dengan menguasai hakikatnya. Gitu. Idrak tu, hak tu tak boleh, memang tak boleh. Dalam syurga pun tak boleh hak tu. Kita pun kata lagu tu juga. Dalam syurga bila kita tengok Tuhan tu, kita tahu hakikat dia semua sekali. Dah, tak sampai ke situ. Melihat tu melihat, tapi adakah tahu hakikat dia? Dah, kita pun kata lagu tu. Jadi tidak bercanggah ayat ini, tidak bercanggah. Satu jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, hak maksud tak boleh ni dalam dunia. Ni cerita kita ayat ni akhirat.
La tudrikul absar tu hak dalam dunia, dengan mata kasar hak dalam dunia ni. Hak kita duduk cerita ni akhirat. Akhirat tidak ayat ni tidak menafikan mana tak boleh tengok semua Tuhan dalam keadaan lagu mana pun, bila-bila pun, mana pun. Tak ada dalam ayat ni. Ni untuk cerita tentang hak dunia. Kalau mengikut Syah Abdul Qadir, ini dia anak kepada Syah Waliullah. Dia tulis tafsir. Syah Abdul Qadir, orang yang mula-mula tulis tafsir Quran dalam bahasa Urdu. Anak Syah Waliullah. Syah Abdul Qadir nama dia Mudihul Quran, dalam bahasa Urdu. Dia kata hak maksud di sini tak boleh tengok ni dengan mata, dengan daya dan kemampuan yang ada ni. Tak boleh. Tapi kalau Allah SWT beri kemampuan kepada mata tu, boleh. Apalagi kemampuan itu bukan diberikan di sini. Di sini tidak layak. Diberikan di akhirat nanti. Di sini menasabahlah, sebab dunia yang fana, yang tidak kekal, yang segala-galanya kurang. Jadi hak kurang nak melihat yang kekal lagu mana. Tapi apabila kita sudah kekal, dia ada dah kemampuan tu. Dia kata gitu. Ibnu Abbas berkata, Ra'a Muhammadun Rabbahu. Muhammad telah melihat Tuhannya. Anak murid dia kata, Alaihissallahu yaqul, bukankah Allah berfirman, La tudrikuhul absar? Hak tadilah. Ibnu Abbas kata, wahai hak, mu ni, Dzaka idza tajalla binurihi alladhi huwa nuruhu. Hak tu, hak kata tak leh tu, apabila Allah SWT mentajallikan diri dia dalam nur hakikat dia tu. Hak tu hak tak leh. Mana Allah SWT dia boleh bagi dalam kemampuan orang tu. Dalam kemampuan manusia dia boleh bagi. Kalau dia tunjuk orang sebenar, memang tidak mampu. Hak tidak mampu dilihat oleh mata tu apabila Allah SWT menunjukkan hakikat dia yang sebenarnya, yang mana kita tak boleh capai hak tu. Tetapi kalau dia menunjukkan dia tu dalam keadaan lagu lain, boleh. Itu kata dia. Jadi maknanya tajalliat Allah SWT itu dia berbeza-beza, berbeza-beza. Jadi sebab kita kata cahaya lah, cahaya tu kalau bola apu wak kecil tu boleh kita tengok tak apa. Cuma kalau lampu hak cerah, terang kita, matahari boleh nak tentai matahari dengan mata, terang. Jadi makna cahaya tu ada peringkat-peringkat. Sebab tu dia sebut cahaya, bukan Allah itu cahaya, tidak. Tapi supaya kita faham, mudah faham. Jadi cahaya ni ada banyak peringkat dia. Kan ada setengah cahaya tu kita mampu melihat dengan mata kita, setengah cahaya tidak. Begitu. Qurtubi pula jawab, dia kata la tudrikuhul absar di sini. Dia kata maksudnya absar orang kafir. Penglihatan orang kafir tu tak boleh tengok. Memang sungguhlah. Sebab dia tidak ada kelayakan. Orang mukmin lain. Sebab apa? Tuhan katakan di sini, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Siapa dia? Hak ni, hak berseri-seri. Orang kafir takkan berseri-seri. Hak ni cerita hak dalam syurga ni. Nak masuk dalam syurga tu tentu mukmin. Hak kita kata boleh tengok ni pun dalam syurga tu. Bahawa kafir bila masuk syurga ni, memang tak boleh tengok. Pak bila tak boleh. Itu maksud tak boleh tengok Tuhan di sini. Dalam ayat ni, la tudrikul absar ni, orang kafir kata dia. Sebab apa? Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Tidak, mereka itu pada hari kiamat nanti akan terdinding daripada Tuhan mereka. Bila terdinding tak nampak lah. Sebab tu tak nampak, sebab terdinding. Orang Islam tidak. Imam Malik pula kata, Imam Malik kata, oleh kerana Allah SWT itu zat yang baqin, yang kekal, manusia dalam dunia ini tidak kekal, kata dia. Mata dia pun tidak kekal dengan segala kekurangannya. Dengan sebab itu
mata dia hak dalam dunia ni tidak dapat melihat. Tetapi bila di akhirat nanti Allah SWT bagi mata dia tu kemampuannya lain. Dengan sebab itu dia akan dapat melihat. Itu kata Imam Malik. Lepas tu panjang lagi perbincangan ni. Kalau kita nak bincang panjang benar lah. Panjang benar. Wa rusulihi. Dan oleh kerana masa kita pun tidak mengizinkan. Hak ni tak habis lagi ni. Tak habis lagi ni. Hadis ni tak habis lagi. Kita akan sambung pula insya-Allah. Jadi hak ni pun tak ada nak habis. Sebab kalau kita nak habis tak ada ni hari ni banyak. Banyak lagi. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.